Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai ke muka surat 31 nah, iaitu bab zalim ya, tempat bab zalim. Zalim, pengertian zalim ialah meletakkan atau berbuat sesuatu tidak pada tempatnya atau mengurangi hak yang seharusnya diberikan olehnya. Kezaliman boleh berlaku terhadap Allah, terhadap sesama makhluk dan terhadap diri sendiri. Zalim dia daripada perkataan Arab lah kan, tapi digunakan dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu dah. Zalim, cuma kita kalimah tu mungkin tak sama lah. Kita gunakan huruf Z, zalim katakan. Dia huruf za. Kan? Huruf za. Jadi apa dia ustaz apa tu imam kita lebih faham lah, dia mengajar tajwid. Kan huruf zalim dengan zalim ni lain lah. Jadi kalau kita guna bahasa kita, zalim tu tak lain pula kan. Kalau zalim itu baru betul. Wada'u syai'in fi ghairi mahallih. Mana zalim ini? Wada'u syai'in fi ghairi mahallih atau kama qala, meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Itu nama dia zalim. Maknanya zalim ni banyaklah benda-benda yang boleh berlakunya kezaliman. Kita beli baju perempuan, kita bagi kepada orang lelaki. Itu zalim juga nama dia. Nah, kita masak kan, patutnya kita makan tapi kita tak makan, kita buang dia. Itu juga zalim. Maknanya zalim ni banyaklah dia punya kategori zalim ni. Cuma ada zalim yang besar, ada zalim yang kecil, ataupun ada juga disebut sebagai zalim ini zalim terhadap Allah, zalim terhadap sesama makhluk, ataupun menzalimi dirinya. Kalau kita tengok doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam AS, Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi akan diri kami. Kalau kita tengok balik sejarah Nabi Adam AS, ketika mana Allah menghenyahkan ataupun menurunkan daripada syurga, tempat syurga kepada dunia ini, disebabkan kerana Nabi Allah Adam AS dan isterinya Hawa telah melanggar satu perintah Allah, iaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, wala taqraba hazihi syajarah, jangan hampir kedua kamu akan pokok ini. Pokok yang disebut, yang ditafsirkan oleh ulama adalah pokok, katanya pokok tin, ada kata pokok zaitun, ada kata pokok selain daripada kedua-dua tu. Adapun yang kita sebut pokok khuldi itu adalah ucapan daripada iblis laknatullah. Iblis kata kepada Nabi Adam dan Hawa, sebab yang Allah tidak mahu kamu berdua menghampiri pokok ini ataupun memakan buah ini, kerana kalau kamu makan buah ini, kalau kamu hampir pokok ini, kata iblis laknatullah, kamu akan khalidina fiha, kamu akan kekal dalamnya. Kata iblis, sedangkan Allah nak hantar kamu ke dunia.
Jadi dengan pujukan iblis itu, maka mereka bukan kata mendekati, malahan memakan buah itu. Jadi dah dibagi tahu dah, jangan dekat. Jangan dekat buka itu. Maka Nabi Adam AS dan isterinya, mereka mendekati, malah memakan buah itu katanya. Kemudian mereka keluar daripada syurga. Maka itulah mereka menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Jadi di situ disebut Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah menzalimkan diri kami. Jadi maknanya Nabi Adam minta keampunan daripada Allah kerana menzalimi akan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cerita. Akibat perbuatan zalim. Apakah akibahnya? Kan? Ataupun kita kata kesudahan ataupun kesan. Kan? Daripada perbuatan zalim ni. Bila seseorang itu melakukan kezaliman, apakah kesan dia? Kesan yang diperolehi oleh orang yang zalim di antaranya menimbulkan penderitaan. Orang yang zalim ni dia tak senang kehidupan dia. Walaupun kita nampak sehari dua, sebulan dua, setahun dua ini, yang melakukan kezaliman itu kita nampak hebat. Kehidupan dia hebat, kesihatan dia hebat, rezeki dia muncah. Tetapi itu hanyalah bersifat sementara. Bersifat sementara sahaja. Kehebatan-kehebatan yang dilalui itu hanyalah Tuhan Allah Ta'ala bagi bersifat sementara. Keseronokan sementara. Tapi di penghujung kehidupan dia ada penderitaan yang tidak ada kesudahan. Penderitaan itu, bermulanya penderitaan itu akan disudahi dengan kematian, sehinggalah akan dibawa di hadapan Allah dan akan dihisab, dihitung, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kesusahan bagi yang terkena, yang melaksanakan perbuatan zalim. Dan ia akan menerima pembalasan setimpal di dunia dan akhirat. Di dunia lagi dah terima dah. Sebab itu Nabi ada sebut dalam hadis berkenaan dengan doa orang yang kena zalim. Ittaqu da'watul mazlum. Ittaqu du'adatal mazlum. Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Takutlah kamu akan doa orang kena zalim. Kerana doa orang yang kena zalim ini tidak ada hijab. Tak ada hijab, maknanya direct kepada Allah. Dan doa itu adalah doa yang orang yang kena zalim itu doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dikatakan dalam satu hadis, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu akan doa orang kena zalim. Dia tak ada hijab. Maknanya kalau orang zalim ni berdoa, maka orang yang kena zalim itu berdoa, orang yang buat zalim itu tak lama lah dia punya kesenangan dia di dunia. Akhirnya doa orang yang kena zalim ini makbul, diseksa di dunia sampai di akhirat. Ini yang kita perlu takut, kan? Daripada melakukan kezaliman itu. Baik, bila sebut zalim, lawan dia adil. Kalau zalim disebut wada'u syai'in fi ghairi mahallih. Kalau kata zalim itu meletakkan sesuatu kepada bukan tempatnya, itu zalim. Maka lawan yang adil, wada'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu kalau kita tengok khutbah Jumaat kita, sedap-sedap saya lah, daripada dulu sampai sekarang ni, khatib tak pernah tinggal pun. Walaupun saya dengar khutbah di Mekah ni, ke di Madinah ke tak ingat, mereka tak bawa ayat tu. Ayat yang kita lalu bawa, ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ayat tu selalu dibaca oleh khatib di penghujung khutbah. Apa makna ayat tu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Taala menyuruh kamu berlaku ihsan. Kan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Taala menyuruh kamu berlaku adil dan berlaku ihsan, kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan berilah kepada kerabat yang hampir kepada kamu. 3 benda yang selalu diulangi oleh khatib. Yang pertama berlaku adil, yang kedua buat baik, yang ketiga berilah kepada kerabat kamu yang hampir. Kerabat yang hampir. Wa ita'i dzil qurba, berilah kepada kerabat-kerabat kamu ni. 3 benda yang disuruh. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan cegahlah kamu kan, daripada mungkar, daripada perkara-perkara yang wa yanha 'anil fahsya, kekejian, mungkar, wal baghi, dan juga kezaliman. Kezaliman, wal baghi itu kezaliman. Jadi maknanya kita disuruh sentiasa menjauhi daripada zalim. Itu selalu disebut oleh khatib yang baca khutbah kita tadi. Baik. Dalil larangan daripada Al-Quran kita tengok. Mana tak lepaslah. Kan? Bila sesuatu yang disuruh oleh syarak, yang dilarang oleh syarak, oleh agama kita, maka sudah tentu ada sandarannya daripada Quran dan hadis. Bila sesuatu yang disuruh oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul, sudah tentu ada sandaran daripada Quran dan sandaran daripada hadis Nabi. Apa dia? Dalam surah Al-An'am, kan, ayat 93, betul pun. Saya tengok sini ada pun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallahu, ayat tu kan, sampai nak ayat wa kuntum an ayatihi tastakbiruna. Kita tengok terjemahan dia. Dan siapakah kan yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah. Maknanya orang yang paling zalim sekali adalah orang yang suka mendustakan terhadap Allah. Tu zalim paling besar. Sebab tu disebut inna syirka la zulmul azim. Orang yang syirik adalah orang yang zalim paling besar sekali. Syirik kepada Allah Ta'ala, menduakan Tuhan, menduakan zat Allah, menduakan sifat Allah. Macam kita semalam di Masjid Kemunting, kita kaji bab kam muttasil, kam munfasil, pada zat, pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang menduakan zat Tuhan, orang yang mengatakan ada Allah selain daripada, ada Tuhan selain daripada Allah. Ada orang kalau dia beriktikad ada Tuhan selain daripada Allah, itu nama dia syirik. Kita baca doa kita, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan? Aku diperintah supaya jangan syirik akan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena mengaji ilmu tauhid, tuan-tuan. Banyakkan pembelajaran ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kan banyak tu. Betul. Orang kata ilmu Quran ni tinggi, betul. Quran kita belajar baca. Tapi bila kita nak menghuraikan ataupun nak mengistimbatkan daripada Quran, kita tak mampu. Kita kena cari ahli dia, mengeluarkan daripada Quran itu hukum tauhid, mengeluarkan hukum fiqh, mengeluarkan hukum tasawuf, dan mengeluarkan hukum lain. Baik. Atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku, padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepadanya. Ni kita nampak ada orang yang mengaku nabi, au qala uhiya ilayya
walam yuha ilaihi syai'un. Kan hari ni kita melihat ada orang mengaku dia adalah nabi. Di Perak kita pun dulu kalau kita kisahkan awal-awal Islam, iaitu Musailamah, dipanggil Musailamatul Kazzab, yang dia juga nak share dengan Nabi. Dia juga mengaku dia sebagai seorang utusan Allah. Rupa-rupanya Nabi dah sebut dah, akan datang akhir zaman orang akan mengaku Nabi. Tuan-tuan, kita ni nak mengaku ustaz pun kita malu, kan? Malu tuan-tuan. Sebab saya fikir macam ni kan, orang mengaku kita ustaz ni bila sebut kalimah ustaz ni sebenarnya satu title. Ustaz ni title, kedudukan hebat ni ustaz ni. Sebab yang kita duk bercakap, yang kita duk menjawab soalan orang ini, orang nak tanya sikit ustaz, apa hukum bagian-bagian, kita jawab tu bukan kita punya sendiri jawapan, tapi kita note atau kita quotekan daripada Imam Syafi'i, kita quotekan Imam Nawawi, kita quotekan Imam, bukan kita sendiri. Kita ni yang kata bijak ni, bijak kerana kita kongsi ilmu tu dengan ulama-ulama. Macam seolah-olahnya kita memakai satu pakaian bola, maka orang panggil kita pemain bola. Tulis di Malaysia ni, pakai jersey kuning, tulis di Malaysia nombor 10. Muqtadari lah. Dulu lah kan, Muqtadari lah pemain bola, saya tak kenal. Dulu nombor 10, nombor 3 Socian, nombor 5 Santok Sing. Dulu lah, dulu. Nombor 11, nombor 11 siapa? Hak Swinger. Bakri Ibni. Dia kan, ini cerita lama tu, cerita lama tu kan, cerita kan, kita tahu dengan tu dah. Baik. Rupa-rupanya bila Allah Nabi sebut ada orang mengaku Nabi, nak kita mengaku ustaz pun tak berani ni, ada rupanya. Kan, dia mengaku uhiya ilaiha, diwahyukan kepada dia. Bukan kata di Malaysia, malahan ada di Indonesia, malahan ada di India, malahan ada di mana-mana tempat yang mereka ini kiranya orang kata muka tak pemalu mengaku mereka ini Nabi. Rupanya dalam Quran dah sebut dah. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Dia mengaku dia membohongi, itu zalim yang besar tu. Dia adalah wahyu daripada Allah, sedangkan walam yuha ilaihi syai'un, sedangkan tidak ada pun wahyu kepadanya, diturunkan kepadanya. Maklumlah kalau orang mengaku Nabi, orang mengaku ustaz ni tuan-tuan, kan, dia punya kedudukan, dia mulia di sisi masyarakat. Mulia di sisi masyarakat kan. Jadi dia pun naklah title tu juga, tapi sebenarnya dia nak title Nabi tu jauh sangat kan. Kalau mengaku wali tu pembohong juga, zalim, tapi tak sampai kepada kufur. Kalau dia mengaku ustaz, dia zalim, dia bukan ustaz, dia zalim, tapi tak sampai kufur. Tapi kalau dia mengaku Nabi, Syekh Ibn Hajar kan mengatakan bahawasanya orang yang mendakwa dirinya Rasul, orang mendakwa dirinya Nabi, padahal dia bukan Nabi, bukan Rasul, dia adalah orang yang kufur, kafir. Kan, itu pembohongnya yang amat nyata sekali itu. Padahal tidak diberi sesuatu wahyu pun kepadanya. Dan orang yang berkata apa lagi? Kan, wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah. Dan juga ada yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Dia lagi hebat. Tadi Nabi je, sekarang ni dia pula sa'unzilu mislama anzalallah. Lagi hebat lah. Orang ni Tuhan lah. Bukan Nabi, bukan Rasul lagi, Tuhan terus. Mengaku Tuhan lagi zalim. Itu yang nama dia syirik. Dan sungguh ngeri katanya. Kan? Apa dia?
sekiranya kau melihat ketika mana orang-orang zalim itu dalam penderitaan ghamaratil maut, dan walau tara ijiz zalimuna fi ghamaratil maut, sungguh ngeri dia kata sekiranya engkau melihat ketika mana orang-orang zalim itu berada ketika mana di penghujung kehidupan dia, iaitu sakaratil maut, ghamaratil maut, ketika mana hendak putus nyawa mereka tu. Dahsyat tuan-tuan. Orang zalim, zalim ni zalim sehingga kepada kekufuran. Dahsyat. Macam mana nyawa nak keluar tu. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, sedangkan malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka, yakni memukul dan menyeksa orang itu sambil berkata dan menengking orang itu, kan, dan mengejek mereka itu. Akhriju anfusakum. Apa kata malaikat? Akhriju anfusakum. Tu kena, keluarkanlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri. Dah kamu kata kamu kuasa, dah kamu kata kamu Allah, dah kamu kata saunzilu mislama anzalallah, maknanya dia zalim ini, maknanya dia mengiktiraf diri dia macam Allah, macam Tuhan. Maka ketika mana sakaratul maut, malaikat pun mengejek, menengking atau memperli, akhriju anfusakum, keluarlah. Kan nyawa kamu tu, apa yang susah-susah sangat nak keluar, kan kamu boleh, kan kamu berkuasa, gitulah kan, keluarlah dengan elok. Tu maksudnya tu, keluarlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri pada hari ini, al-yauma, pada hari ini. Apa dia? Tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Pada hari ini, kata malaikat, kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina kamu tu. Nah, sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar. Ini orang mengaku ni macam Fir'aun, tuan-tuan. Macam Fir'aun. Dulu cerita Fir'aun, mari Asra Jabat, dia kata Fir'aun ni bukan semua jahat. Pula dah. Memanglah pun Fir'aun ni gelaran Raja Mesir, Fir'aun. Tapi nama-nama dia ada. Kan? Macam kita lah, Paduka Seri Sultan Perak, tu gelaran Sultan Perak. Paduka Seri Sultan Perak itu adalah orang yang ditabalkan menjadi Sultan Perak. Mana-mana sultan yang menaiki takhta menjadi Sultan Perak, dia akan digelar Paduka Seri Sultan Perak. Gitu je kan. Duli yang amat mulia, raja, baginda Sri Paduka Raja Madang Agung, itu gelarannya. Siapa orang dia? Tuanku Abdullah, Tuanku Abdul Halim, contoh gitulah. Itu gelaran dia. Yang kita maksudkan Fir'aun itu yang zalim, kan, yang melawan akan Rasul, Nabi, kan. Itu dia. Itulah yang berlaku kepada orang-orang yang mengakui mereka ini adalah Tuhan. Kan? Sebab tuan-tuan, kita jangan anggap bila Fir'aun tak ada lah kot. Karakter macam Fir'aun ada. Kalau kita menganggap Qarun yang dulunya, sekarang ni tak ada lah kot. Ada, tuan-tuan. Karakter tu pasti ada. Abu Jahal, Abu Lahab, kan. Maknanya orang kata karakter tu masih ada. Cuma batang tubuh saja yang berbeza. Cuma Nabi tak ada. Pewaris ada. Batu Nabi pematikan dengan hadis Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Tak ada dah. Tak ada dah. Tang Abu Jahal, Abu Lahab, tak ada pun hadis macam tu.
Kan masih ada lagi orang-orang yang macam ni, walaupun bukan tubuhnya yang disebut sebagai Abu Jahal Abu Lahab. Macam kita kata Bilal lah, Bilal kan, Bilal bin Rabah tu tak ada, tapi orang yang menjalankan tugas Bilal ada, sehingga hari ni kita panggil Bilal. Kan Bilal. Nah, disebabkan bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak sebenarnya tu. Wa kuntum an ayatihi tastakbiru, dan kamu pula menolak dengan sombongnya akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok khususnya kepada orang-orang kafir, cuma kita jagalah supaya kita tidak terjebak atau kita tidak dipengaruhi dengan akidah-akidah orang-orang musyrikin. Habis kalau kita tak mengaji akidah tuan-tuan, mungkin kita boleh bercakap sesuatu yang keluar daripada akidah Islamiah. Dulu ada satu orang, mungkin dia terlalu teruja lah dengan dapat rumah baru kan dulu ni. Dia dapat rumah baru, lama dah cerita ni, 20 tahun 30 tahun dulu ni. Depa lah cerita kat saya. Depa kata dia buat kenduri rumah baru. Dia buat kenduri rumah baru. Lepas tu dia pun bawa lah orang kawan-kawan pergi melawat rumah. Terkeluarlah perkataan daripada mulut dia. Dia kata ni lah, saya ni tak dapat syurga pun tak apa, saya akan dapat rumah ni. Tu dia. Dia pasal teruja sangat lah kot. Kan? Kita pun rasa-rasa bukan daripada hati dia lah. Dia pun tak mimpi dah dapat rumah tu. Rumah yang dia cerita pun bukan rumah hebat sangat pun. Rumah double story apa semua ni, semi-D lebih kurang gitu je kan. Bukanlah hebat sangat, tapi rasa tu kan. Jadi kita takut lah perkataan yang kita keluar itu, kita bimbang, takut-takut terkeluar daripada hati kita, yang boleh jadi kalau dengan sengaja dia lagi mengetahui percakapan itu boleh terkeluar akidahnya, jadi orang kafir lah. Itu akidah orang kafir lah. Tapi kalau kita duduk mengaji tauhid, insya-Allah kan, kita jaga perkataan ni tak boleh ni, kan, i'tiqad macam ni tak boleh, perbuatan macam ni tak boleh, boleh jatuh akidah, insya-Allah kan. Kita ada batasan-batasan yang tertentu kan. Baik, kemudian ayat Quran lagi dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf ni ayat banyak tuan-tuan yang hebat-hebat kan. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu. Tu ayat tu, ayat zalim tu. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu ayat tu cakap apa tuan-tuan? Allah Ta'ala firman, apakah iblis ni, Allah kata kepada iblis, apakah penghalangnya yang menyekatkan kamu wahai iblis daripada sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apakah yang menegahkan kamu ni? Apakah yang menjadi alasan yang kamu ni tak mau sujud kepada Adam apabila aku suruh sujud? Iz amartuka, ketika mana aku suruh kepada kamu. Kan kita baca dulu ayat kan, beberapa ayat dalam Quran sebut wa iz qala bahawanya bila disebut kepada malaikat semua usjudu li Adam fasajud illa iblis kan, surah Baqarah ada banyak-banyak surah ada kan. Jadi iblis tak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin, tak mau sujud. Jadi Tuhan tanya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, di antara ayat tu. Kata Allah, sebab apa kamu tak mau sujud? Apa alasan kamu tak mau sujud? Tengok dengan angkuhnya, kan, zalimnya tu jawabnya. Qala, kata iblis, ana khairun minhu. Tu dia. Ana, kata iblisnya,
khairun minhu, aku lebih baik daripada. Khairun minhu, aku lebih baik daripada. Alasan dia apa? Khalaqtani min nar, aku ni jadi dia pada api. Khalaqtahu wa khalaqtahu min tin. Itu saja alasannya. Aku dijadikan pada api kata iblis, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Betul ke alasan iblis api tu hebat daripada tanah? Kan? Betul ke alasan daripada api tu hebat daripada tanah? Sebenarnya itu alasan iblis. Alasan tu bukanlah pada hakikatnya api tu lebih baik daripada tanah. Ada satu cerita dulu. Ni ceritalah atas cerita. Saya rasa bukan hadis lah, tapi cerita. Orang tanya, iblis ni dia daripada api. Kalau iblis daripada api, besok dia akan dimasuk dalam neraka. Neraka tu api. Jadi apa masalahnya? Kalau iblis daripada api, kemudian dia masuk neraka, neraka pun api, rasa-rasa tak ada masalah. Jadi anak murid ni pergilah tanya kat tok guru dia. Macam tu lah. Dia kata, tuan, dia kata iblis ni daripada api. Besok kalau dia masuk neraka, apa yang seksanya? Api tu kawan dia, kejadian dia, asal kejadian dia. Jadi maknanya seolah-olah iblis tu tak diseksa, tak sakit, tidak ada azab pada iblis. Maka kata guru ni, dia kata, hang turun bawah tadi, sagi hang turun bawah tu, hampir ambil seluk liat. Seluk liat tu hang kepai biji besar tu, kata guru tu. Kepai tu buat meh. Anak murid ni pun pergilah ambil, tak cakap banyak. Ambil, nah tok guru tanah. Tak apa, hang balik dulu. Dia pun pusing belakang balik. Tengah pusing belakang, tok guru dia ambil tanah liat tu, punggai tengah belakang, buak tengah belakang, menggeliat. Apa hal tok guru punggai saya? Dak. Hang sakit ke? Sakit tok guru. Manusia dijadikan daripada apa? Tanah. Aku balik hang tanah, sakit ke? Sakit tok guru. Macam tu lah. Walaupun iblis dia daripada api, besok dia masuk neraka, dia akan diazab. Azab yang pedih juga. Bukan tak sakit. Jadi iblis kata aku daripada api, daripada tanah. Bukan. Kan? Bukan logiknya api itu lebih baik daripada tanah. Sebab setiap makhluk ini kedudukan dia di sisi Allah sama. Kan? Makhluk apapun kedudukan di sisi Allah itu sama. Samanya kerana makhluk itu semuanya adalah dhaif, lemah. Api pun lemah, tanah pun lemah, air pun lemah. Semua di sisi Allah itu lemah belakang. Cuma yang boleh makhluk yang lemah-lemah ini boleh berada di sisi Allah Ta'ala itu adalah makhluk yang yang diangkat martabatnya oleh Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Niscaya Allah angkatkan di kalangan kamu itu mereka yang ada iman dan mereka yang ada ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dua ni ya. Kalau kamu dijadikan daripada apa pun, kalau kamu tidak ada iman, kalau tidak ada ilmu, kamu tak akan naik darjat di sisi Allah Ta'ala. Itu yang kita cita-citakan. Kita nak cari ilmu dan juga kita ada iman. Bukan sebab asal kejadian kita. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok filem Antara Dua Darjat, kan, bagaimana lakonan S. Kadarisman, kan, dia begitu mementingkan darjat, kan,
darjat golongan golongan bangsawan dia kan, dibandingkan golongan rakyat biasa tadi ni ya. Cuba tengok di akhir kehidupan dia, di akhir ending dia kan, macam mana darah yang keluar daripada kerabat raja ini dengan darah yang keluar daripada rakyat biasa sama. Sebab tu kita tak perlu, kita ni sebagai manusia yang Allah angkat darjat kita, dan kita tak perlu nak mendabik dada kita ni hebat daripada makhluk yang lain. Kalau kita nak mendabik dada kita lebih hebat daripada makhluk yang lain, itu salah. Yang angkat darjat ni bukan diri manusia, tetapi kedudukan kita tu. Orang yang beriman Allah angkat darjat, orang berilmu Allah angkat darjat. Kalau nama manusia saja belum tentu lagi dia hebat daripada binatang, belum tentu dia hebat daripada tumbuh-tumbuhan. Malahan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu kan. Bahkan Allah memisalkan, mencontohkan manusia itu macam binatang, bal hum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Tu gitu. Jadi maknanya ayat tu orang kata apa, tak memberi kesan bahawasanya iblis membuat alasan dia hebat daripada manusia lebih hebat Adam tu kan, kerana dia dijadikan daripada api, dan kita ni jadi daripada Adam itu dijadikan daripada tanah. Kalau dengan kita lagi hebat lah kan. Kalau iblis dia kata, oh kami daripada api kamu daripada mani, mimma immahin amani yang hina, lagi dahsyat lah kan. Orang kata lagi teruk lah kita ni, tapi tidak. Bukan daripada punca kejadian, tetapi kehinaan atau kehebatan itu bukan daripada asal kejadian, tetapi kedudukan itu apabila kita diberi hidayah, kita diberi iman, kita diberi ilmu, ataupun sebaliknya. Itulah yang menyebabkan kita berada di sisi Allah, ataupun kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kata zalimnya iblis tadi ni, perkataan itu, perkataan ana khairum minhu, kita juga kena jaga supaya kita tidak keterlanjuran kita sebut aku lebih baik pada hang. Sedangkan Nabi kata kullukum min Adam wa Adam min turab, kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. La fadla alaikum illa bitaqwa, tidak ada kelebihan di kalangan kamu melainkan takwa saja. Kita sesama kita pun tak boleh kata ana khairum minhu, ana khairum minka, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada kamu. Aku ada diploma, hang apa SRP je. Mungkin ni sebuah pelajaran, mungkin kita kata, tapi pada hakikatnya tidak kan. Kita sama saja, melainkan orang yang bertakwa je, orang tu saja yang Allah iktiraf, yang Nabi iktiraf, dia lebih baik. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla alaikum illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan di kalangan kamu melainkan takwa saja. Tapi itu pun kita tak boleh nak kata orang lain kurang, kita lebih, sebab kita dilebihkan oleh Allah kerana pemberian Allah. Kemudian ayat yang ni, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni, ni ayat biasanya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apa dia ni? Kita tengok nah. Ayatnya mana kita nak ambil? Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan engkau berbuat baik kepada bapa kamu. Itu kekisahan, itu cerita. Allah telah memberi khabar kepada kita apa dia? Bahawanya jangan sembah lain pada dia, satu. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Itu semestinya tuan-tuan.
Nak bahagia dunia akhirat, mak ayah ni jangan tinggal. Kalau hidup, berbaktilah. Kalau dah mati, berdoalah kepada mak ayah. Kan? Mak ayah ni kot mana pun mak ayah kita. Baik pandai pun mak ayah kita, cantik pun mak ayah kita, hitam putih pun mak ayah kita, tak boleh lari mak ayah kita. Jika salah seorang daripada keduanya atau keduanya sekali sampai pada umur tua dalam jagaan dan peliharamu, maka jangan engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar. Nak sombong lah tu, perkataan sombong. Tapi Allah Ta'ala kata, waqul lahuma qawlan karima. Ni ayat ni kita nak ambil mana? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sama sekali kamu berkata kepada mak kamu perkataan uff. Kata guru saya, uffin ini dia bukan perkataan uff, tetapi uffin ni maknanya kita letakkan tepung atau bedak. Kita nak bagi bedak tu dia berhamburan, tak payah pakai kipas angin. Cukup dengan angin yang begitu sedikit saja. Keluar Bila sebut ni, sikit saja angin yang keluar, itu pun sudah menjadikan tepung itu atau bedak itu bertaburan. Maknanya sini sama sekali, jangan sama sekali, walaupun sekecil-kecil macam mana sekali, macam itu tepung yang boleh bertaburan dengan embusan yang sedikit itu, maknanya jangan sama sekali kamu menghiriskan ataupun menyebabkan hati ibu dan ayah kamu ni terhiris. Maknanya kena jaga macam kita menatang minyak yang penuh tu. Rupa-rupanya bila kita ada anak ni tuan-tuan, baru kita tahu. Bila ayat ni, orang yang tak ada anak, dia baca, dia tak nampak kehebatan ayat ni. Tapi bila kita ada anak, baru kita tahu. Mak ni duk telefon ke anak. Anak ni dah ada isteri, anak ni dah ada suami, tapi masih telefon lagi. Makan apa hari ni? Kan? Anak ni nak beranak, anak kita nak beranak, kita terpaksa mengkorbankan segala-galanya kerana anak nak beranak. Dia ada suami, tapi mak ni tak sampai hati nak tinggal anak. Mak yang tak larat ni, dia ambil berat tentang anak. Allah, kita ada anak, kita tahu. Masa kecil kemarin tu saya kata lah, kan, belum beranak lagi kelambu dah beli dah, belum beranak lagi tilam dah beli dah. Ni saya lah, ni bini anak ni. Mak ni, selalu mak lah, kan, beli macam-macam lah, beli. Tak mau bagi nyamuk masuk dalam kelambu, tak mau bagi nyamuk gigit anak. Nyamuk nak ambil darah anak ni banyak mana, kalau dibanding dengan hospital ambil darah ni kan, sikit je, biar lah sedekah ambil dekat nyamuk. Tak bagi. Tiba-tiba nyamuk ni masuk dalam kelambu, dia buka kelambu, tampak tak dapat, lari nyamuk tu, dia hambat nyamuk sampai ke dapur. Nyamuk dah tak larat dah, hinggap ke dinding. Dia punya angkat tapak tangan tu 15 pound tu, pi berkecai, nyamuk tak nampak dah. Tengok darah, alhamdulillah, lega. Geram kat nyamuk tadi ni, tangan dia sakit tak apa, asalkan nyamuk tu mati, pasal nyamuk ni gigit anak dia. Tuan-tuan, sayang kat anak. Dahsyat tuan-tuan. Kita yang ada anak, kita tahulah, kan. Tapi yang tak ada anak, mungkin dia tak dapat nak menghayati ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fala taqul lahuma uffin. Uffin ni kalau bahasa kita pertama dah. Kalau kita tu saya kata buah tepung ni, kita tiup tu pelan je, tepung tadi ni dia boleh berhamburan. Makna sikit pun kita jangan mengguriskan hati ibu dan ayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna bi ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.